Yuk, siap lah. Hello teman-teman. Tak ada orang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Adik, adik. Alzai, come here. Oh, kalau dia malam ni. Bu. Adik dekat kakak. Meh. Kan aku tak. Baik, malam ni insya-Allah kita sambung sambung tajuk baru malam ni. Tajuk baru malam ni syarat sah barang dan harga. Okey. Syarat sah barang dan harga. Jadi rukun yang ketiga, insya-Allah kita akan sambung rukun jual beli yang terakhir, rukun jual beli yang ketiga. Rukun jual beli yang ketiga iaitu maqudun alaih, barang dan harga. Rukun jual beli yang ketiga, barang dan harga. Barang dan harga ni dua-dua ini dia disyaratkan di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, mestilah barang dan harga itu terdiri daripada harta. Ini kita dah bahas secara asas dulu. Kita tahu ciri-ciri harta secara umum. Jadi dalam rukun ketiga ni kita nak detailkan ada berapa syarat maqudun alaih, benda ataupun barang dan harga, mabi' ataupun saman ataupun musman. Itu lebih khusus. Dia ada 5 semua. Dalam kitab Matlaq ada 5, dalam kitab I'anatul Talibin pun ada 5, dalam kitab Idaman Penutup pun ada 5. Banyak kitab-kitab kebiasaannya 5 dijelaskan oleh ulama. Antara kitab Mughni Muhtaj, Syarah bagi Minhajul Talibin juga dijelaskan ada 5 syarat. Syarat bagi barang dan harga ataupun mabi' dan saman. Ini antara syarat yang penting. Kita kena kenal pasti barang yang macam mana sah di akad jual beli, dan harga. Kriteria harga, syarat harga, ciri harga yang macam mana yang sah untuk kita akad jual beli. Jadi ada 5 syarat. InsyaAllah malam ni kita nak bincang satu daripada 5. Ada 5 syarat harga tu. Pertama apa dia yang kita nak bincang malam ni? Syarat yang pertamanya ialah hendaklah benda ataupun barang, dan harga itu suci, suci dirinya, ataupun mutanajis yang boleh disucikan. Ada 2 benda. Itu syarat yang pertama. Ada 4 syarat lagi, insya-Allah kita akan bincang lain kali. 4 syarat lagi. Syarat yang kedua, mestilah benda itu ada manfaat. Ini ciri harta. Yang ketiga, mestilah barang itu mestilah boleh dimiliki. Itu ciri-ciri harta yang telah kita bincang secara umum. Maka malam ni kita nak detailkan. Baik. Itu yang kedua, yang ketiga. Keempat dan kelima, mestilah barang dan harga itu mampu diserah. Itu kita akan bincang lain kali. Dan yang kenannya yang kelima, tadi keempat. Yang kelimanya, barang dan harga itu mesti mesti boleh dilihat. Baik, settle. Jadi kita nak fokus malam ni satu daripada 5. Apa dia? Kita ulang sekali lagi. Barang dan harga itu ataupun secara umumnya harta
mestilah suci dirinya, ataupun disyaratkan mesti mutanajjis, yang boleh disucikan. Jadi ada dua benda yang kita kena faham. Pertamanya, diri benda dan harga itu suci, ataupun sah juga diangkat jual beli mutanajjis. Diri benda yang kita nak beli itu mutanajjis, tetapi mutanajjis syarat dia yang boleh disucikan dengan cara dibasuh. Ada beberapa cara untuk menyucikan, maka dibenarkan oleh syarak mazhab kita Al-Imam Syafi'i, yang sah dijual beli hanyalah benda yang terkena najis. Yang sah dijual beli hanyalah benda yang boleh disucikan dengan cara basuh. Itu biar dulu. Kita akan terang dulu yang pertama, iaitu suci benda. Syarat yang pertama, mesti benda ataupun barang ataupun harga mesti suci dirinya. Dalam kitab Mughni tak sebut apa dia, walil mabi'i syurutun. Ada pada mabi' dan saman itu syurutun, beberapa syarat. Syurutun dijelaskan di bawah dalam hasyiah, iaitu ada 5 syarat. Yang pertama syarat dia yang kita bahas pada malam ni ialah taharatun ainihi. Mesti suci diri dia. Maka apabila kita tahu suci diri dia, diri benda itu suci, maka tidak sah jual beli. Tidak sah akad jual beli najis. Kita ingat balik malam ni kita nak detailkan, yang kita nak detailnya malam ni ialah ciri-ciri ataupun panggil syarat harta. Syarat benda, barang yang kita nak beli dan harga yang kita nak jadi alat pertukaran ini, mestilah dia ada 5 syarat. Dan kita ingat balik perbahasan kita pada makna jual beli dulu. Mestilah jual beli ni tukar menukar barang dengan barang, yakni tukar menukar harta dengan harta. Kita dah bahas dulu ciri harta yang kita sebut dulu, lebih kurang ada berapa, ingat ciri harta. Maka malam ni kita nak detailkan ciri barang dan ciri harga yang dikatakan harta itu ada berapa syarat. Ada 5 syarat secara detail. Adapun secara umum kita faham harta ini mesti ada beberapa ciri nak dinamakan harta dalam mazhab Imam Syafi'i. Mesti ada beberapa kriteria nak dinamakan harta dalam mazhab Imam Syafi'i. Apabila dinamakan harta dalam mazhab Imam Syafi'i, maka sah ditukar, sah diakad jual beli. Secara umum kita ulang balik, ciri harta yang kita pernah sebut di awal kuliah dulu, ada berapa ciri? Pertamanya, ciri harta pertama kalau ingat balik, suci. Ataupun dia panggil suci, ataupun dia panggil sah milik. Sah milik, sah milik. Yang kedua, sah tasarruf. Ini ciri-ciri harta cara umum. Ini secara umum. Yang kita nak bincang malam ni syarat khusus secara detail, terma dan syarat harta ataupun terma dan syarat barang yang kita nak akad jual beli. Yang ketiga, yang dia ada nilai ataupun manfaat. Ini ciri asas yang kita pernah sebut, ciri-ciri harta dalam mazhab Imam Syafi'i mesti suci. Maka malam ni tajuk khusus tajuk khusus malam ni yang kita nak bincang ialah suci. Syarat barang yang kita nak jual dan barang yang kita nak beli, mestilah barang itu suci dirinya. Dirinya suci, tahirun. Taharun dia panggil taharatun ainihi, suci dirinya, diri barang. Sebab itulah maka lahirnya tidak sah menjual najis. Kita dah bahas di awal kuliah dulu isu najis tidak sah dijual beli kerana tidak termasuk harta. Maka malam ni kita nak detailkan di dalam ciri ataupun syarat pertama, mesti suci diri dia. Maka lahirlah hukum tidak sah akad jual beli diri najis.
Adapun benda yang terkena najis, itu kita nak bincang yang sekejap lagi. Sebab dia dalam syarat pertama dia ada dua. Suci dirinya ataupun benda yang terkena najis yang boleh disucikan dengan cara basuh. Itu sah dijual juga. Itu biar dulu. Kita fokus yang pertama dulu, suci diri dia. Apabila hukum ataupun syarat fuqaha menetapkan mesti suci diri, maka tafriq dia lahirlah hukum, maka tidak sah akad jual beli najis. Tak sah akad jual beli diri itu najis. Mana contoh najis yang kita kena tahu? Contoh najis seperti najis haiwan. Kita bahas di awal dulu hukum jual beli baja. Baja itu mengandungi najis haiwan. Hukum jual beli baja kita dah bahas dulu, iaitu dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Baik, kita sebut sekali lagi malam ni. Yang pertamanya, contoh najis yang pertama, apa dia contoh najis yang pertama? Najis haiwan, contoh dia. Yang kedua apa dia? Yang kedua, kulit. Kulit bangkai yang belum disamak. Contoh yang kedua, kulit bangkai yang belum disamak. Adapun bangkai kita dah tahu takrif, kita acak kali dah sebut takrif bangkai. Takrif bangkai. Az-zailatul hayati bighairi zakatin syar'iyyatin. Tu ta'rif ataupun definisi bangkai. Az-zailatul hayah, tiap-tiap binatang yang hilang nyawa dia, bighairi zakatin syar'iyyatin, dengan ketiadaan disembelih mengikut prosedur syarak. Kalau binatang itu halal dimakan, dia sembelih tapi tak mengikut SOP syarak ataupun syarat sah di sisi syarak, di sisi mazhab kita Imam Syafi'i, maka tidak sah. Apabila tidak sah sembelih, dinamakan ataupun dianggap bangkai, walaupun dia termasuk binatang halal dimakan. Dia mati tak sempat sembelih, ataupun mati sembelih dengan cara yang tidak mengikut syarat penyembelihan di sisi syarak, maka tidak dianggap dia itu halal, tetap dia dinamakan bangkai. Maka contoh yang kedua najis yang tidak sah diangkat jual beli ialah kulit binatang yang belum disamak. Kulit lembu belum disamak, mati tak sempat sembelih, ataupun mati sembelih tidak mengikut cara syarak. Kulit kambing mati tak sempat nak sembelih ataupun sembelih tidak mengikut cara syarak, maka bangkai. Apabila bangkai belum disamak, tidak sah diakad jual beli. Adapun kulit belulan lembu, kambing yang sah sembelih, itu tak jadi isu. Ada perusahaan bisnes jual belulan saja, untung ribu-ribu. Cemar dek? Cemar. Ada orang buat bisnes jual beli, bisnes dia jual belulan saja, bukan jual lembu, jual belulan lembu. Segala belulan binatang dia beli dan jual. Kulit lah. Belulan tu mana kulit. Orang lampau kulit lembu, orang lampau kulit kambing, maka dia ambil, dia jual. Ada orang minat belulan, ada kegunaan belulan. Apa hukum jual beli belulan, kulit lembu, kulit binatang lain? Kulit binatang lain, mana kulit binatang yang bukan bangkai, maka sah, kerana kulit itu tidak najis. Adapun yang kata najis, gapo dia nak go, dia nak nulis juga, kena ambil pen lain. Duduk kat cik. Baik, settle. Contoh berapa dah? 2. Okey, contoh ketiga. Apa contoh najis yang ketiga yang tidak sah diangkat jual beli? Kemudian akhir sekali solutionnya kita akan sebut akad alternatif seperti mana kita sebut di awal kuliah dulu. Baik, contoh yang kedua,
Sambung contoh ketiga. Apa contoh ketiga? Contoh ketiganya ialah settle kulit binatang. Boleh Ustaz? Tak faham tanya. Yang ketiga, arak. Ni najis. Diri arak itu diri arak itu najis. Diri arak itu najis. Baik, lagi contoh ke apa? Keempat. Contoh keempat ialah khinzir, babi. Diri babi itu tidak sah diakad jual beli. Contoh yang kelima ialah kalbun, anjing. Anjing itu, diri anjing itu tidak sah diakad jual beli. Bukan soal anjing mati, bukan bangkai lepas dah tadi. Diri anjing itu tidak sah diakad jual beli. Kerana anjing itu di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i dirinya najis. Semua diri anjing itu dan keluar daripada anjing itu najis. Air liur anjing najis, peluh anjing najis, air kencing anjing najis, mani anjing najis. Semua diri anjing dan tiap-tiap benda yang keluar daripada anjing itu najis di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Adapun mazhab lain, mazhab Hanafi, anjing ini yang najisnya adalah air liur. Adapun kita tidak, semua mazhab kita. Contoh ke berapa? 6. Dan contoh yang keenam. Contoh yang keenam, contoh najis yang keenam, darah dan sebagainya. Habis 6 contoh saja kita bagi. Contoh yang keenam ialah darah. Maka diri darah tu tak sah dijual. Diri darah itu tidak sah dijual. Melainkan ada pengecualian darah yang sah dijual, disebut dalam kitab lain, disebut di dalam kitab-kitab besar, dan kitab matlaq pun ada sebut pengecualian ni, iaitu sah dijual fa'rah misk. Fa'rah ni, misk ni dia panggil apa? Kasturi. Sah dijual kasturi kijan. Kerana asal kasturi ni, asal dia darah kijan jantan. Kita dah pernah sebut dalam kitab matlaq. Panjang cerita bab kijan. Bab kijan betina, kijan jantan kita dah bagi. Dalam bab matlaq dan kitab matlaq. Ada sejarah dia. Kijan jantan, dia keluar kasturi, apa fungsi kasturi kijan jantan? Untuk menarik kijan betina. Itu kita tak ceritalah malam ni, sebab malam ni ulang kaji saja. Kita pernah cerita dalam kitab matlaq. Jadi asalnya, nak cerita basicnya, asal darah kasturi itu berasal daripada darah kijan jantan duduk dalam tembuni dia. Apabila dia matang, dia gugur, dia jatuh, dia lurus sendiri. Lurus ikutlah nasib jumpa kat siapa-siapa, tembuni dia, tembuni. Jadi asal dia darah. Dia matang, dia gugur sendiri. Kalau dia tak gugur, duduk dalam kantung dia, dia bau sedap. Itu kita cerita dulu jarak berapa boleh dicium oleh kijan betina. Dia ada. Baik, settle. Jadi pengecualian darah kijan tino. Kijan tino pula. Kijan jantan. Kasturi. Itu sah diakad jual beli. Itu pengecualian. Asal dia darah tak sah jual beli. Tapi darah yang jadi kasturi itu sah dijual beli. Darah lain tak sah. Darah beku pun tak sah, cair pun tak sah, setakat darah je tak sah. Itu contoh ke berapa? 6. 6 contoh. Settle. Kita ada 2 benda yang kita nak sebut dalam syarat pertama tadi. Pertamanya apa? Pertamanya syarat barang dan harga yang sah diakad jual beli mesti suci diri dia. Syarat dia taharatun ainihi, mesti suci. Maka sebelum kita nak bahas pula kedua, bukan syarat kedua. Syarat pertama dia ada 2 benda. Pertama suci diri dia, yang kedua benda yang terkena najis. Tu kita nak bahas. Sebelum kita bahas benda terkena najis, kita settlekan dulu kesimpulan benda yang benda kena najis. Kesimpulan syarat pertama ni kita kena ingat,
benda ataupun barang dan harga yang kita nak akad jual beli mesti suci diri dia, maka tak sah akad jual beli barang atau harga termasuk benda yang najis. Apa contoh najis? Kita bagi 6 tadi. 6 contoh najis dalam kitab. Sebut fala yasihhu bai'ul kalbi wal khamri wal mutanajjis. Ini kita nak sambung wal mutanajjis. Baik, dalam kitab sebut 2 je. Tidak sah jual beli kalbi wal khamri. Tidak sah jual beli anjing wal khamri dan khamar dan arak. Kita bagi tadi ada 6 contoh. 6 contoh. Dalam hadis Nabi banyak, ada 2-3 hadis disebut dalam kitab Minhajut Talibin, dalam kitab Mughni Muhtaj. Antara dia, innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri. Allah sebut, Nabi sebut, sesungguhnya Allah mengharamkan akan jual khamar, arak, wal maitah, bangkai, wal khinzir dan khinzir, dan babi. Ada 6 contoh tadi kita bagi. Kena 6 contoh itu tidak sah dijual kerana najis. Dan najis ini dalam mazhab Imam Syafi'i dia tidak termasuk harta. Sebab itulah barang dan harga yang kita nak bahas ni, yang kita nak akad jual beli, mestilah dia termasuk dalam kategori harta. Dan ciri harta yang pertama ataupun terma syarat barang dan harga yang pertama mesti suci. Kalau najis tidak termasuk harta dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab itu tidak sah dijual beli. Baik, kalau tak boleh akad jual beli najis, di akhir ni kita nak sebut akad alternatif. Kita dah sebut di awal dulu, kita ulang saja malam ni. Baik, sebelum kita nak sebut akad alternatif sebagai pilihan, kerana kita nak juga najis ni, kita nak juga akad alternatif. Apa dia? Kita akan sebut. Kita sebut tadi contoh, ada 6 contoh najis yang tidak sah diangkat jual. Itu 6 contoh asah saja. Banyak lagi dari kitab-kitab lain sebut. Yang kita bagi tadi contoh 6 saja. Pertama najis haiwan. Yang kedua apa dia? Tai binatang. Yang pertama najis haiwan. Kulit binatang. Yang kedua kulit Binatang bangkai. yang belum sama. Kulit bangkai yang belum disama. Yang ketiga apa? Arak. Yang ketiga arak. Yang keempat? Khinzir. Yang keempat babi. Kelima? Anjing. Yang kelima anjing. Keenam? Darah. 6 contoh ini asah saja. Dan kitab-kitab lain sebut banyak lagi. Antara kitab lain sebut apa dia? Gadin gajah najis. Adapun gajah yang hidup, itu kita bincang lain. Gajah yang hidup dia tak najis. Tapi boleh ke tidak akad jual beli gajah dia tak najis? Itu besok kita akan, lain kali kita akan bincang. Syarat kedua, mesti benda yang kita nak akad jual beli ada manfaat. Itu biar, itu syarat kedua. Isu gajah boleh jual beli ke tidak, isu kucing boleh dijual beli ke tidak. Ramai orang hari ni akad jual beli kucing. Dia pergi di kedai apa? Kedai jual beli kucing. Kedai loncek. Kedai loncek jual beli kucing. Pet. Kedai binatang lah. Kedai binatang lah. Aisyah duk pergi selalu. Aisyah pergi semua singgah aja beli dak. Singgah tengok kucing. Ramai orang dia pergi kedai binatang, kedai jual kucing, kedai jual banyak lah kedai jual. Apa lagi selain Aisyah? Selain dia jual kucing, jual apa? Arnak. Ada arnak. Arnak tak apalah. Kucing itu kebanyakan ataupun majoriti orang akad jual beli kucing. Boleh ke tidak? Sedangkan dia tak najis. Besok. Itu akan datang. Itu syarat yang kedua. Mesti barang itu ada manfaat pada syarak. Kalaulah syarak tidak mengiktiraf manfaat, maka tidak sah dijual beli. Maka kena akad pilihan. Kena akad pilihan. Jadi kita sebut tadi contoh lain selain daripada 6, banyak contoh dari kitab-kitab lain. Dia sebut gadin gajah, sumbu gajah, gigi haiwan, gigi buaya. Itu semua tidak sah. Kerana dia najis.
Tembuni gajah pun tidak sah kerana dia najis walaupun ada orang beli. Baik, settle. Yang kedua kita nak sebut sebelum akad solusi dia, akad alternatif, yang kedua kita nak sebut benda yang terkena najis. Syarat pertama, dalam syarat barang dengan harga pertama ni mesti suci diri benda itu, diri barang itu dan harga itu, ataupun mutanajis, barang yang terkena najis yang boleh disucikan dengan cara basuh pun sah di akad jual beli. Ini kena faham sikit lah, dia agak complicated sedikit. Kita ulang sekali lagi. Atau ni diri suci, settle ni mudah. Kalau diri najis maka tidak sah dijual beli. Diri dia bukan terkena najis, diri dia itu najis, settle, kita faham. Diri babi, diri anjing, diri nanah, diri darah, faham tak? Diri tahi, itu diri dia itu najis. Ataupun benda yang terkena najis, mutanajis, bukan najis lain. Najis itu diri najis, tapi benda mutanajis, benda yang terkena najis tetapi yang boleh disucikan dengan cara apa? Dengan cara basuh. Ada beberapa cara untuk menyucikan benda ini, boleh kembali status kepada suci balik. Ada beberapa cara, tetapi cara yang dibenarkan untuk sah di akad jual beli ni, mesti benda itu suci hanya dengan cara dibasuh saja. Kalau suci dia dengan cara lain, maka tidak dibenarkan untuk akad jual beli. Kita ulang sekali lagi. Benda yang boleh akad jual beli juga, walaupun dia ini terkena najis, bukan diri dia najis. Diri dia najis memang tak sah jual beli, kerana diri najis tidak boleh dibasuh. Diri najis basuhlah sampai kiamat pun dia tak suci. Ambil babi, basuh babi. Ambil anjing, basuh anjing, tak suci. Ambil tahi, basuh tahi, tak suci. Sampai rela tahi basuh, tak suci. Kita basuh tempat kena tahi. Ambil air kecil nak suci, kembali balik tak boleh. Air kecil tak boleh dibasuh, tahi tak boleh dibasuh. Yang kita basuh ialah tempat kena tahi, yang kita basuh ialah tempat kena air kencing, yang kita basuh ialah tempat kena najis. Adapun mutanajis, benda itu tak najis tapi terkena najis, maka sah di akad jual beli. Syarat dia benda yang boleh disuci dengan cara basuh, cara lain tidak boleh. Kerana nak suci ni ada beberapa cara lain boleh. Yang dibenarkan benda yang terkena najis, walaupun kita akad ada najis di benda itu, sah sekiranya benda itu boleh dibasuh. Benda itu suci dengan dibasuh. Contoh macam mana? Contoh diri itu bukan najis tapi terkena najis saja. Baju kita ini ada darah, 2-3 tumpuk darah. Najis ke tidak baju tu? Najis. Maka baju yang ada najis dan najis itu boleh dibasuh, maka sah dia akad jual beli baju yang ada najis. Kerana baju yang ada najis itu dipanggil mutanajis, terkena najis. Kita akad baju yang masih lagi ada, yang belum disucikan baju itu, kita akad dalam keadaan darah masih berada pada baju, maka sah. Kenapa? Kerana itu dinamakan barang yang benda yang terkena najis, dan benda itu boleh disucikan dengan cara membasuh. Dengan cara basuh boleh. Okey, itu contoh pertama, baju yang kena najis. Apa lagi contoh? Contoh yang kedua, kita pergi beli daging di kedai, kita pergi beli ayam di kedai, kita pergi beli daging kedai, kita minta dengan pakcik penjual daging, saya nak 2 kilo pakcik daging. Dia pun potong daging duk fresh, daging duk segar lagi. Apabila dia potong, mengalir darah lagi, kita tengok dia sangkut, dia gantung kaki tu, dia gantung kaki pohon lembu tu, dia gantung tinggi pohon tu. Ketika dia kerak daging, dia potong daging masih duk digantung itu, maka mengalir darah dalam daging.
darah najis ke tidak? Najis. Maka najis darah yang berada di daging yang kita belum basuh lagi nak makan, belum basuh, kita akak dalam keadaan darah berada di daging, maka daging itu orang panggil mutanajis, terkena darah. Bukan nak makan lagi, balik basuh dulu baru masuk dalam periuk, tak masuk dalam periuk lagi. Tapi kita nak akak jual beli najis yang ada daging, diri daging tu suci, bukan najis, tetapi dia ada darah di dalam, pada daging itu dipanggil mutanajis. Daging itu dipanggil mutanajis, benda yang terkena najis. Maka kita akak dalam keadaan darah berada di daging, sah ataupun tidak? Saya beli pakcik daging ni berapa sekilo? Arsyad, berapa sekilo daging ni? Contohlah mu sebagai penjual daging, pergi kedai ataupun kalau kok Kelantan kan tepi-tepi jalan banyak dia jual. Tak payah pergi kedai, tak payah pergi supermarket. Kita balik kampung kok tepi-tepi jalan kan, daripada rumah kita nak ke Pasir Mas tu, kan tepi-tepi jalan kok meranti pula dah. Apa panggil tu? Kok Risda tu, kok highway tu kan, kok Lemah tu. Kan banyak tepi-tepi jalan tu orang jual daging. Dia sakut, dia gatun kaki dua-dua, pohon dua-dua. Dia belah, dia kerak keluar darah. Kita tanya pak cik berapa sekilo pak cik? Dia kata sekilo murah ya, RM25. Lagi murah dia kata RM25. Kalau Arsyad beli lagi murah dia kata RM30. Apa dia jual? Okey, kita kata mai 2 kilo lah pak cik, 2 kilo 30 lah, murah je 15 lah. Tawar-tawar dia pun bagi 15. Tak apa dia kata 15 je. 5 kilo asal RM25. Dia kata kalau Arsyad mau murah ya, 15 riyal. 15 riyal saja. Maka 2 kilo 30 riyal pak cik kata. Akaklah jual beli. Pak cik kata saya belilah. Ni awal pak cik jual beli pula. Pak cik jual ni awal. Daging ni 2 kilo harga 30 riyal. Maka Arsyad kata saya belilah pak cik. Amba belilah pak cik 2 kilo dengan harga yang tersebut. Akak jual beli daging dalam keadaan darah ada di daging. Sah ke tidak Arsyad? Sebab apa sah? Daging tu mutanajis. Sebab daging mutanajis. Mutanajis yang boleh disucikan dengan cara basuh. Kalau mutanajis tapi disucikan dia itu dengan cara lain, maka tidak boleh. Ada beberapa cara lagi. Ni kita nak contoh, nak cerita cara dibasuh dulu. Kalau benda tu ada, benda tu mutanajis, kena najis dan boleh dibasuh. Kita jual beli apa lagi contoh? Ketiga cukup. 3 contoh cukup. Apa lagi? Jual kereta. Kereta second hand. Ada tahi penuh di kereta. Boleh? Tahi apa duduk di keretanya dia kata? Tahi lembu? Jual lembu. Jual lembu tahi dari perut. Tu lain. Itu tahi dari perut. Tak najis. Tahi dari perut macam kita. Semaya tahi dari perut. Takbir Allahu Akbar. Tahi penuh dari perut. Tak jadi bangkai. Macam lembu. Jual lembu tahi dari perut. Dia kata jual lagu mana lembu hidup. Tahi penuh dari perut. Najis tu. Tak apa tahi dari perut. Dia kira tahi tu penuh luar ya. Baik, settle contoh. Itu contoh, 3 contoh mutanajis. Apa dia mutanajis? Benda yang terkena najis. Tapi syarat sah dia akad jual beli, mesti benda itu benda yang boleh disuci dengan cara apa? Dengan cara dibasuh. Atau ada pun kalaulah suci benda itu, suci dengan cara lain, maka tidak boleh dijual beli. Contoh suci dengan cara lain macam mana? Ada beberapa cara untuk suci benda tu. Contoh, suci dengan cara ditambah air. Atau ni isu air, boleh ke tidak jual beli air mutanajis? Air bukan air najis. Air najis air kecil. Ni air mutanajis, air yang bercampur najis. Boleh ataupun tidak jual? Kita nak jual air ni, ada orang nak beli air kita, satu baldi, satu tong ni, tapi masuk najis dalam tu, maka dinamakan air mutanajis. Boleh ataupun tidak suci air mutanajis? Kita dah belajar bab air. Arsyad, ada berapa
pembagian air. Ada berapa air? Nak bahagi air ada berapa? 3 ke 4? 3. Asasnya ada 3, detailnya ada 4. Air pertama tahir, mutahhir, mutahhirun. Air yang pertama martabat yang paling tinggi dalam syariat, dalam agama kita, air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain. Contoh dia apa dia? Air mutlaq. Air yang kedua apa? Air yang keduanya adalah air tahir ghaira mutahhir. Air yang suci pada dirinya tapi tidak ada kuasa untuk menyucikan yang lain. Contoh dia ada 2. Pertamanya ialah ma'un musta'mal, yang keduanya ialah mutaghayyir. Yang ketiga, air yang ketiga, ni air yang ketiga yang kita nak bincang, jual beli air yang ketiga, sah ataupun tidak, iaitu air yang tidak suci pada dirinya dan tidak boleh menyucikan lain, iaitu air yang berada pada martabat yang ketiga, serendah-rendah martabat dan agama. Inilah air yang serendah-rendah martabat, nama dia ialah air mutanajis. Apa dia air mutanajis? Air yang bercampur dengan najis. Air yang bercampur dengan najis. Maka air yang bercampur dengan najis, air yang berada pada martabat ketiga, dia boleh tak nak naik pada martabat yang pertama? Boleh, ya Allah. Dia boleh tak nak suci balik untuk berada pada martabat pertama balik? Jawab dia boleh. Ada cara untuk menyucikan air mutanajis, dia boleh berada pada martabat pertama balik. 3 martabat itu, martabat yang paling tinggi air dalam syariat kita, dan syariat Nabi kita, ialah nama dia lah air yang suci pada dirinya dan boleh menyucikan lain. Contoh dia satu, iaitu air mutlaq, tanpa kita sebut air musyammah. Sebab tu setengah kitab dia buat 4, dia campur dengan musyammah. Ingat, air merendah martabat yang paling rendah sekali ni, dia boleh berada pada martabat pertama balik. Tu air. Kalau kalau ma'i'un, cairan, maka dia tidak boleh kembali kepada martabat pertama. Tu beza. Kalau orang tanya apa beza air dengan ma'i', apa beza ma'un dengan ma'i', apa beza cairan dengan air. Air mutanajis dia boleh kembali kepada martabat pertama balik. Dengan cara macam mana dengan kembali? Cara dia, air mutanajis dia nak suci balik, ada cara dia. Cara macam mana? Ada 2 cara. Pertamanya dengan cara ditambah air itu, ditambah air. Umum air, ulama kata tambah air. Tambah ada air apa tak apa, asalkan tambah air ke dalam air mutanajis. Tambah itu sehingga macam mana? Sehingga hilang ilah dia. Ilah air mutanajis. Sebab air mutanajis ini, dia ada sebab kenapa dia jadi air mutanajis. Sebab apa? Sebab pertama dia berubah dengan sebab dia masuk najis. Yang kedua dengan sebab sedikit. Ini illah dia. Al-hukmu yaduru 'ala al-'illati wujudan wa adaman. Tu kaedah dia, termasuk dalam kaedah tu. Kena hilangkan illah. Ada sebab, ada hukum. Hilang illah, hilang hukum. Apa sebab dia? Apa illah dia? Kena tahu. Hilangkan dua-dua illah, kembali balik kepada martabat dia. Cara untuk menyucikan air mutanajis ini, cara pertama dengan ditambah air. Ditambah air ke dalam dia dengan pastikan, apabila kita tambah pastikan 2 ilah itu hilang. Ilah pertamanya berubah, pastikan hilang perubahan, tidak ada warna najis, tidak ada bau najis, tidak ada rasa najis, dan pastikan banyak. Kita tambah air sehingga lebih daripada 2 qadah, kuantiti air lebih daripada 2 qadah, maka kembali balik air itu mutanajis. Apabila dia kembali balik kepada air yang suci, apabila suci air itu sah dijual. Tetapi isu dia, adakah sah nak jual air mutanajis yang belum disucikan, walaupun air mutanajis itu boleh disucikan dengan cara pertama ditambah air ke dalam air mutanajis itu sehingga hilang ilah dia? Boleh. Maka kalaulah benda ataupun air mutanajis yang boleh suci dengan cara lain daripada basuh, maka tidak dibenarkan oleh syarak, tak sah jual beli. Walaupun boleh suci, lepas kita angkat jual beli, kita boleh sucikan air mutanajis dengan ditambah air. Itu cara pertama. Cara tambah dengan tambah air.
Air ni dia ada dua. Kita sebut satu dulu. Kita sebut satu. Sebab satu lagi kita dah bahas dalam bab air. Cara nak suci satu lagi tu, pertama tadi kita sebut apa? Tambah. Cara kedua, air tu dia boleh suci dengan apa? Cara pertama dengan tambah, yang kedua dengan berubah air tu. Berubah, dia hilang perubahan, hilang warna najis, sifat, kita panggil hilang sifat najis. Dan air tu banyak. Kalau hilang sifat air sedikit tak boleh juga. Sebab dia masuk najis, air sedikit dia auto. Kalau air sedikit masuk najis, dia auto. Tak perlu tengok berubah tak berubah. Tapi kena tengok berubah tak berubah ni air banyak. Kalau air tu banyak masuk najis, tengok berubah tak sifat air. Kalau berubah najis, kalau tak berubah tak najis. Tu kaedah untuk mengenal pasti air, untuk menghukumkan indikator dia untuk menghukumkan air itu najis ataupun tidak. Kena tengok sukatan sedikit atau banyak. Baik. Perubahan yang kedua, dia ada cara untuk najis, mutanajis itu kembali suci dengan cara kedua. Pertama, cara tambah air. Contoh dia air, maka tak boleh akad jual beli air mutanajis. Contoh yang kedua, berubah dengan sebab apa dia? Berubah dengan sebab disamak. Berubah pula dah. Suci, boleh suci dengan cara disamak. Maka tidak sah dia akad jual beli. Kulit binatang tu, kulit bangkai, waktu belum samak, najis. Dia boleh disuci benda ni. Boleh disuci dengan samak. Kita akad jual beli, lepas tu kita samak, maka tak sah. Kerana akad jual beli kena samak dulu sebelum akad jual beli. Pastikan suci dulu. Walaupun kulit binatang ini dia termasuk benda yang boleh disuci dengan cara samak, maka tidak dibenarkan akad jual beli. Kalau benda itu boleh disuci dengan cara lain, yang dibenarkan oleh syarak, benda yang terkena najis yang boleh disuci dengan cara basuh, cara samak tak dibenarkan. Walaupun kulit binatang, kulit bangkai yang belum disamak, dia najis tapi boleh disamak. Dia boleh suci dengan cara samak. Lepas akad jual beli kita samak kembali suci, maka tak boleh. Tu cara yang kedua, cara disamak. Cara ketiga disebut dalam kitab. Kebanyakan kitab mana pun disebut tiga cara ni. Cara ketiganya ialah cara dia panggil apa? Yang ketiga berubah. Dengan cara samak, dengan cara bertukar. Cara ketiga ni bukan berubah, dengan cara bertukar. Ini untuk spesifik dalam isu apa? Isu arak. Berubah, dia boleh suci, berubah menjadi cuka. Kita kata ketika dia berbuih, menggila tu, proses buat arak, buat tuak, tapi tuak dia tak pernah jadi sangat. Tuak Kelantan lah, bukan tuak Kedah. Kedah tuak dia lain, makna lain. Arak, proses buat arak, proses buat arak, buah anggur tu kan. Proses buat arak, ketika dia arak tu menggila, mendidih tu, ketika dia duduk tengah menggila, dia panggil, maka dia boleh bertukar najis. Ketika dia najis tu, dia boleh bertukar jadi cuka. Apabila dia bertukar jadi cuka, maka status cuka itu dia suci. Adakah boleh diangkat jual beli? Kerana benda ni dia boleh bertukar jadi najis, jadi suci. Bila dia bertukar jadi suci arak ni? Apabila dia jadi cuka. Ketika arak tu najis, maka dia boleh jadi cuka. Maka tidak sah. Kerana benda yang najis dan dia boleh bertukar jadi suci dengan cara bertukar, dia panggil. Dia boleh menjadi suci dengan proses apa? Bertukar, pertukaran daripada cuka daripada arak kepada cuka, maka tidak dibenarkan akad jual beli. Kesimpulan dia, akad jual beli hanya dibenarkan syarat pertama ini. Kita ulang sekali lagi, syarat pertama
syarat barang dan harga yang sah di akad jual beli hanya benda yang suci diri dia suci, ataupun yang kedua benda yang terkena najis yang boleh disucikan dengan satu cara saja, iaitu cara basuh. Adapun cara lain, cara ditambah air, cara disamak, cara pertukaran ataupun dipanggil cara perubahan, berubah daripada arak kepada cuka, maka cara-cara itu tidak dibenarkan untuk diakad jual beli settle. Baik, kesimpulan terakhir sekali, kesimpulan dia apabila kita tahu benda yang kita nak akad jual beli ni mesti benda suci diri dia ataupun mutanajis yang boleh disuci dengan cara dibasuh, itu saja. Maka kalaulah benda itu tidak menepati syarat ini, dirinya najis ataupun dia panggil apa nama dia, benda yang tak boleh suci dengan cara disamak macam belulan tadi, kulit binatang, kulit bangkai itu, maka dia tidak boleh diangkat jual beli. Maka akad alternatifnya kita kena guna macam mana? Kita kena guna akad alternatifnya ialah dia panggil apa? Akad apa? Naklul yad. Kena pindah kuasa mengurus. Pindah kuasa mengurus melalui akad hebah. Tetapi ingat, dalam kitab I'anatul Talibin sebut, takut kita tukar, maksud akad hebah bukan hakikat hebah pindah milik, tetapi maksud hebah ini iaitu hebah sebagai hebah bimakna naqlul yad. Hebah dengan makna pindah kuasa, uruh kuasa, bukan dengan makna hebah ini dengan makna muqabalah, dengan makna tukar najis. Dengan mana tukar najis. Sebab tu anjing, ada orang nak beli anjing kerana dia nak buat bela kebun dia, nak jaga kebun di kampung-kampung banyak lah ni. Kampung-kampung kita tu biasa balik tengok 2-3 kebun tak jauh dengan rumah kita dulu-dululah. Sekarang ni tak banyak lah. Dulu-dulu tu banyak orang bela anjing, jaga kebun dia, jaga getah dia, jaga tanaman lanah dia, jaga banyaklah. Dia tanam apa dokom dia, tanam cepedak dia letak anjing. Dia belilah. Beli anjing dengan orang siam. Maka nak beli anjing mazhab kita tak sah. Kerana diri anjing itu najis. Maka cara dia kita kena akad naklul yad. Walaupun disebut dalam kitab Mughni Muhtaj Syarah Minhajut Talibin, walaupun anjing itu ada manfaat, anjing itu muallimah, maknanya anjing yang ada kepakaran memburu, kita juga tidak sah untuk akad jual beli. Kenapa? Kerana manfaat kita akan bincang dalam terma ataupun syarat kedua, mesti barang itu ada manfaat. Maka kalaulah orang kata saya nak beli anjing ini ada manfaat, mana manfaat dia? Memburu, itu manfaat yang diiktiraf oleh syarak, maka tidak sah walaupun dia ada manfaat, kerana diri dia najis, kerana diri najis walaupun ada manfaat untuk memburu. Maka cara dia, kalaulah siapa yang nak beli anjing tidak sah akad jual beli dalam mazhab Imam Syafi'i, maka mesti akad naklul yad, iaitu kita hebah duit kepada penjual. Nama dah penjual tu hebah dengan makna naklul yad, dengan makna pindah kuasa menguruh, daripada kuasa menguruh anjing tu milik anjing tu, dia berhak menjadi hak kepada orang Siam ni. Kalau di sana lah, di kampung tu orang Siam baru jual anjing. Kalau dia jual kepada orang kita, orang Islam, maka dia nak pindah kuasa menguruh kepada kita, nak uruh, jadi nak berhak menjadi hak kita anjing tu. Maka kita bagi hebah kepada dia. Hebah dengan makna apa? Dengan makna naklul yad. Tetapi kata ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam naklul yad ni dia kena syarat apa dia? Syarat kedua pihak mesti faham. Jangan satu pihak anggap jual, tuan dia anggap jual, kita anggap naklul yad, tak boleh, tak sah. Mesti kena clear dua-dua. Kena cerita orang kafir tu, orang Siam tu, kena cerita kat dia. Ni aku tak jual ni, kita tak boleh akad jual beli. Aku kamu ni pindah kuasa saja. Dia kata nanti apa pindah kuasa tu? Tak apalah, mau dengar saja.
Ajar dia dulu sebelum akak jual beli, sebelum akak heboh. Aku heboh kepadamu ni, berapa anjing ni? Nak letak harga berapa anjing dia? Atas anjing seekor ni, ni mahal ni. Berapa? Bayar murah lah, mahal pun. Berapa? 300 seekor. 300 riyal seekor. Mahal, lebih mahal apa? Mahal lagi pada anak kambing kecil tu. Murah ya tu 300 tu. Ada mahal lagi. Kena royak dia dulu, kata ni kita tak boleh akad jual beli. Tak jadi akad jual beli. Tak jadi kebarai, kata akad jual beli. Tak sah, milik. Mana akad awal gapo dia tu? Mana boleh peri? Bukan nak peri, aku nak bayar. Bayar buat, bayar tak apa. Atas naqlul yad aku heboh aja ni. 30 yad, 300 aku heboh. Heboh tu bagi naqlul yad, pindah kuasa mengurus. Cuma syarat dalam mazhab Imam Syafi'i mesti dia faham dua pihak. Faham apa? Kena faham kedua-dua ni, penjual dan pembeli ni, naqlul yad bukan akad jual beli. Jangan seorang penjual tu kata aku jual, kita kata aku heboh. Tak boleh. Itu syarat dalam naqlu, syarat dalam naqlul yad. Baik. Jadi sebab itulah dibincang dalam mazhab kita, hukum jual najis, tak kiralah najis apa. Banyaknya jual beli najis haiwan. Orang jual tarik kambing, baja, jual beli baja. Jual beli baja ataupun najis haiwan lah kita kata. Jadi kesimpulan dia, dalam mazhab kita dan beberapa mazhab lain, koklah kita kata ada tak mazhab lain nak akad jual beli jugalah, tak puas hatilah orang kita tu, masalah dia. Dia nak juga benda tak boleh. Walahnya ada alternatif pilihan. Ada tak boleh jual beli, ada lagi naqlul yad. Janji boleh urus saja. Sah, nak sah dari sudut muamalah. Dia kata tak puas hati ni nak beli juga. Ada ke dalam mazhab lain? Baik, ada 3 mazhab. Kesemua mazhab, ketiga-tiga mazhab ini tidak sah menjual najis. Mazhab al-Imam Syafi'i, mazhab Maliki dan qaul masyhur dalam mazhab Hambali, ketiga-tiga mazhab ini tidak sah akad jual beli najis. Kenapa ilah dia? Kerana najis dalam ketiga-tiga mazhab ini tidak termasuk dalam harta di sisi ketiga-tiga mazhab. Maka apabila tidak sah akad jual beli, solusi dia, akad alternatifnya ialah mesti kena guna naqlul yad, iaitu hibah. Melainkan satu mazhab saja, al-Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi dia ada dua pendapat. Ada najis yang tidak sah dijual dan ada najis yang sah dijual. Ada najis yang tidak sah dijual dan ada najis yang sah dijual. Najis yang tidak sah dijual dalam mazhab Hanafi seperti arak tak sah dijual, darah juga tak sah dijual, babi juga tak sah dijual. Melainkan yang sah dijual najis haiwan yang ada manfaat di sisi manusia. Ini mazhab Hanafi sah dijual. Kenapa? Kerana najis haiwan itu ataupun baja tu sah dijual dalam mazhab Hanafi kerana dia ada manfaat. Manfaat dalam mazhab Hanafi dikira, manfaat untuk tumbuh-tumbuhan pun dikira. Maka sah dijual mengikut pandangan mazhab Hanafi. Tapi kita ni orang awam seperti kita tak pandai lagi nak niat taklid apa itu ini, mudah-mudah tetap berada dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i dengan menggunakan naqlul yad, hibah dengan makna naqlul yad. Kerana nak pindah mazhab, kena ingat dia ada peraturan dia, peraturan pindah mazhab, ada syarat pindah mazhab yang dinyatakan oleh ulama. Ada 5 ataupun 6 syarat pindah mazhab. Yang pertama, kena niat taklid sebelum buat. Sebelum beramal, sebelum praktik, sebelum buat, kena niat taklid dulu. Jangan tak niat taklid kerana kita mazhab Syafi'i nak pindah kepada mazhab lain, mesti niat telitah, aku ikut mazhab Hanafi sebelum akad jual beli. Kalau kita nak pindah mazhab, sebab itu ulama kita dulu, para tutuk guru kita dulu, ikut mana pun dia tetap dalam mazhab kita. Apabila dia ajar orang kampung, walaupun diri dia kadang-kadang dia tukar mazhab lah, dia pandai. Ada pun dia mengajar orang kampung, mengajar orang awam, maka dia
ajar tetap berada dalam mazhab Imam Syafi'i kerana mudah untuk kita beramal, tidak perlu syarat-syarat pindah mazhab. Wallahu a'lam bissawab. Itu kesimpulan dia. Kita beramal dengan mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Nak beli baju, nak beli baju ke, nak beli apa ke, baju lah banyaknya. Adapun nak beli anjing tu kita jarang beli anjing tu. Duk kapung je duk beli anjing tu. Kita banyak duk beli baju lah, baju bunga lah. Kalau baju tak najis, tak apalah baju tak najis tu, cerita baju hak najis ni. Walaupun baju organik, kalau ada najis campur dengan najis, maka tak sah juga. Kita kena akad nakluliyat ataupun dipanggil heboh. Heboh dengan makna nakluliyat. Tu dia. Baik, ada pun isu yang akan datang penting juga manfaat. Sebab ada orang tanya jual beli kucing. Nak jual beli kucing, jual beli apa lagi? Musai, ular, hamster tak apalah. Boleh makan tak apa, boleh makan. Arnak ke apa, tak tanya tu. Saya tanya beli ayam, jual beli ayam. Jual beli ayam orang makan. Arnak orang makan juga. Kucing tak makan. Boleh jual tak? Nanti akan datang. Jual kucing. Kucing tak najis dia kata boleh jual. Itu baru satu syarat. Ada 5 lagi, ada 4 lagi syarat. Syarat kedua, mesti benda itu manfaat di sisi syarak. Ni kita main gomo ya. Aisyah nak beli kucing. Dia pergi di kedai apa nama tu? Muda pergi tak mau tu? Pet shop. Mana kedai tu? Di Yombi apa? Putrajaya. Singgah kedai. Kisahnya nak beli kucing. Selagi tak kerti akad jual beli tak boleh. Boleh tak jual beli kucing? Boleh. Tak lepas lagi. Sebab diri najis. Diri tak najis dia kata. Diri tak najis, tapi kena tengok manfaat. Manfaat nak bela lah. Adakah manfaat itu sah di sisi syarak, bukan di sisi kita. Di sisi kita memang boleh lah nak bela, nak pego. Dia kata hobi. Manfaat kita hobi, adakah diiktiraf oleh syarak. InsyaAllah lah akan datang dalam kelas akan datang. Kita masuk terma ataupun syarat baran dan harga yang kedua. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.